Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana bersama-sama dalam channel ini untuk mendapatkan berita-berita dan ulasan-ulasan terbaik untuk seluruh rakyat Malaysia. Bagi anda yang pertama kali bersama-sama dalam channel ini, sila tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Sekali lagi, bagi anda yang pertama kali, sila tekan butang subscribe, like dan share. Kita mulakan berita menarik hari ini. Salam sejahtera Malaysia. Berita harga ayam naik 6 kali sebulan saja. Masa Perikatan Nasional Merintah dulu tiba-tiba muncul semula dan menarik perhatian seluruh rakyat Malaysia. Tahukah anda, tuan-tuan dan puan-puan, tahukah anda bahawa harga ayam naik 6 kali sebulan dalam masa sebulan? 6 kali sebulan masa Perikatan Nasional dulu. Itu dibangkitkan semula di media sosial dan menarik perhatian ramai manusia Malaysia. Nah, ini daripada harapandaily.com 5 April 2024. Berita harga ayam naik 6 kali sebulan masa PN tarik perhatian, itu tajuk dia. Alhamdulillah, kini dah berubah. Bekalan ayam mencukupi dan harga makin murah berbanding tahun zaman Perikatan Nasional. Itu pembuka bicara kata-kata seorang pengguna laman sosial Facebook yang dikenali sebagai Abu Musa berkaitan dengan isu harga barang, harga ayam secara spesifik. Lelaki itu telah membuat perbandingan tentang dua parti politik di tanah air Malaysia kita yang kecinta ini. Beliau berkata, menulis, beza zaman PN dan zaman Madani, masa raya, dah lah ayam mahal, terhad pula, tulisnya di laman sosial itu. Pada 14 Mac yang lalu, Menteri Pertanian dan Kejaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu dilaporkan berkata bahawa bekalan ayam pada masa ini adalah stabil dan ia sekaligus menyumbang kepada kestabilan harga ayam semasa. Beliau berkata pemantauan yang dilakukan oleh Jabatan Perkhidmatan Veterinar atau DVS menunjukkan adalah purata harga ayam di ladang yang direkodkan di seluruh negara Malaysia, iaitu di Semenanjung Malaysia, selama 4 bulan sejak November 2023 adalah stabil. Jadi ada satu berita itu yang maksud saya dibangkitkan semula, diungkit semula adalah dengan satu attachment. Ini dia. Harga ayam naik 6 kali bulan ini. Itu 16 April 2021. Siapa yang merintah waktu itu ya? Siapa Perdana Menteri waktu itu? Siapa menteri-menteri waktu itu? Daripada bhnews@bh.com.my. Ditulis oleh Balkis Zamia Zahari, 16 April 2021. Yang mana tajuknya harga ayam naik 6 kali bulan ini. Huyo. Harga ayam boleh naik 6 kali. Itu satu yang betul-betul luar biasa. Ini magic betul nih kalau sampai begitu. Okey. Jadi sekarang sejak daripada Perikatan Nasional memerintah, sejak dari Perikatan Nasional jadi Kerajaan Madani, Kerajaan Perpaduan, harga ayam berada dalam keadaan yang sangat stabil dan banyak masalah ayam, masalah minyak, masalah telur, semuanya beres sekarang. Tidak susah untuk cari sekarang dengan harga yang stabil.
dengan harga yang stabil. Jangan pula lepas ni ada pula walaun yang tiba-tiba walaun yang tiba-tiba dia bagi tahu di media sosial kononnya harga mahal lah itulah, tapi nanti kantoi rupa-rupanya harga yang dia kata mahal itu dia beli yang premium. Memang lah premium, harga pun premium lah. Okay, so terima kasihlah Kerajaan Paduan, Kerajaan Madani yang bertindak dengan baik sehingga semua dapat dikawal dengan baik. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Wow. Megat Zulkarnain digugurkan daripada bos UMNO di Selangor dan diganti oleh Tengku Zafrul. Huyo, kasih tanda besar-besar soalan. Kasih tanda soalan besar-besar di sana. Kita tahu sebelum ini Tengku Zafrul telah meletak jawatan sebagai bendahari untuk UMNO Selangor. Kemudian dia banyaklah pendedahan yang dia buat, antaranya sebab dia meletak jawatan sebab pandangan dia, kalau pandangan dia tidak diterima wajarlah untuk dia letak jawatan. Kemudian dia kata banyak yang tak ada di UMNO Selangor. Jadi ada artikel ni daripada sabudin.com.net, gugurkan Megat Zulkarnain. Maksudnya apa? Pecat Megat Zulkarnain dan lantiklah Tengku Zafrul untuk ketua UMNO Selangor. Wow. Nampaknya UMNO semakin dalam keadaan yang hangat sekarang. Selepas melepaskan jawatan sebagai bendahari UMNO Selangor, Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz nampaknya terus bersuara mengenai permasalahan dan kekurangan yang ada di dalam parti itu di negeri Selangor. Bahkan katanya sejak PRU15 di mana UMNO tidak menang walau satu kerusi pun, diikuti pula dalam PRN yang memperlihatkan UMNO hanya menang 2 kerusi saja. Tiada apa-apa yang dilakukan oleh kepimpinan UMNO negeri itu untuk memulihkan kedudukan parti. Sepatutnya, ujar beliau, dengan 2 keputusan buruk itu, ia merupakan amaran terakhir untuk UMNO Selangor sendiri untuk segera berubah dan segera menyadari realiti yang sedang berlaku. Beliau berkata, sekarang ini sudah 8 bulan selepas PRN, tapi masih tidak ada apa-apa. Malahan postmortem mendalam pun tak ada. Strategi baru untuk tawan hati rakyat pun tak ada katanya. Jadi secara umum, menurut Tengku Zafrul yang juga adalah Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri, perancangan untuk memperkasa UMNO di Selangor adalah bersifat hambar. Beliau kata bersifat hambar. Dengan itu terus bersuara mengenai kedudukan UMNO Selangor, meskipun setelah meletak jawatan sebagai bendahari, Tengku Zafrul nampaknya tidak bersikap lepas tangan begitu saja setelah mengumumkan pengundurannya itu. Membaca coretan dan isi hati yang diluahkannya kali ini dapat dirasai beliau sebenarnya mempunyai banyak ide dan perancangan, serta kecintaan yang lebih tinggi untuk memulihkan semula kedudukan UMNO. Tidak keterlaluan kalau dikatakan meskipun berjawatan menteri, Tengku Zafrul tidak seperti kepimpinan UMNO Selangor yang sedia ada, yang barangkali berfikir tak mengapa UMNO menang banyak kerusi, yang penting asalkan dapat jadi sebahagian daripada kerajaan. Sebaliknya, Tengku Zafrul mahu UMNO untuk dapat memenangi lebih banyak kerusi kalaupun tidak mampu untuk berkuasa selepas ini. Untuk itu, ada baiknya mungkin jika Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi segera menggugurkan Megat Zulkarnain Omardin. Ini maksudnya memecat Megat Zulkarnain Omardin
daripada jawatannya sebagai pengurusi UMNO Selangor, dan selepas itu melantik Tengku Zafrul sebagai penggantinya. Megat Zulkarnain yang kalah di Parlimen Gombak pada PR15, kemudian kalah lagi di Dun Gombak Setia ketika PRN. Cukuplah sekadar jadi setiausaha politik Zaid Hamidi dan Ketua UMNO bagian Gombak saja. Sudah sampai masanya untuk beliau diganti segera. Dia ada selama ini pun macam tiada. Cobalah try Tengku Zafrul pula. Mana tahu sebagaimana dia rajin bercakap, dia juga rajin bekerja, kata Sabuddin Husin 6 April 2024. Dengan Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Kita tengoklah betulkah. Tapi daripada dia dipecat, kalau betul-betul dia memang dah tak berguna, tak ada impact yang baik kepada UMNO, daripada dia dipecat, lebih baiklah dia letak jawatan. Sebab kalau dipecat, kalau kita nak minta kerja, kita bagi resume, dan bila kita bagi resume itu ada tulis sebelah sana dipecat, itu resume yang tak bagus. Tapi daripada dipecat, lebih baik letak jawatan. Lepas itu bagilah orang yang lebih pandai, orang yang lebih dapat membawa UMNO untuk menjadi parti yang kuat semula. Kalau memang betul Megat Zulkarnain tak boleh lagi bertanggungjawab, tak boleh lagi memberi idea, tak ada impact yang bagus lagi untuk perkembangan UMNO, untuk menjadi parti yang dihormati semula seperti dulu, letak jawatan je lah. Lepas tu ditambah lagi pula itu sejarah Megat Zulkarnain sendiri. Di parlimen pun dia kalah, pilihan raya parlimen dia kalah. Lepas tu pilihan raya apa lagi? Pilihan raya PRN tu untuk Dun pun kalah juga. Jadi itu maksudnya dia pun memang kalah. Cuma saja mungkin kerana dia orang yang paling berpengalaman, orang lama di dalam UMNO Selangor, tahu selok belok, mungkin dia juga kerana rapat dengan Zaid Hamidi, jadi mungkin itu mempengaruhi bahawa dia untuk dilantik menjadi ketua UMNO di Selangor, ya. Tapi kalau memang semua itu sudah ditolak ataupun semuanya tidak lagi berjalan seperti sepatutnya, baguslah untuk dia letak jawatan je lah. Jangan sampai dipecat tu bikin malu. Tapi kalau letak jawatan tu biasalah kan, letak jawatan, cari kerja yang lain. Tapi kalau dipecat tu mesti ada sesuatu yang buruk lah. Jadi sebelum Zaid Hamidi dipecat, kalau memang betul tak payah pecat, nasihatkan supaya beliau letak jawatan. Itu lebih afdal, lebih elok lah agaknya. Dengan Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cinta Malaysia aku, kita jaga kita. Bye bye. Salam sejahtera Malaysia. Pilihan raya kecil PRK Kuala Kubu Baru menjadi berita yang hangat sekarang ini di Malaysia. Menjadi satu bualan sekarang ini yang cukup besar di media-media sosial, terutamanya media sosial yang ingin melihat apakah bakal terjadi di PRK Kuala Kubu Baru ini. Soalan yang paling penting, soalan yang pasti penting, menarik perhatian dan ditunggu-tunggu ialah siapakah calon yang akan ditandingkan di sana. Ya, siapakah calon PRK untuk Kuala Kubu Baru? Pakatan Harapan akhirnya mengumumkan berkenaan dengan
calon daripada Pakatan Harapan. Pakatan Harapan akan bermusyawarat esok, yaitu hari ini 7 April, untuk memuktamadkan calon. Pakatan Harapan bermusyawarat hari ini 7 hari bulan April 2024 untuk memuktamadkan pemilihan calon pada pilihan raya negeri atau pilihan raya kecil untuk Dewan Undangan Negeri Dun Kuala Kubu Baru, Negeri Selangor 11 Mei depan. Timbalan Pengerusi Kebangsaan untuk DAP, Gobind Singh Dio, berkata dalam mesyuarat kepimpinan tertinggi Pakatan Harapan di Shah Alam tengah hari itu, beberapa nama akan dikemukakan untuk penilaian, termasuklah daripada sayap wanita. Wow, adakah kita akan melihat calon daripada Pakatan Harapan adalah seorang wanita? Tiada yang mustahil, ya tuan-tuan dan puan-puan. Ya, tiada yang mustahil, sebab kita percaya sekarang kita mesti ada gender punya equality, kesaksamaan. Tidak lagi ada mesti diskriminasi. Mana boleh ada diskriminasi pada zaman sekarang. Ya, jadi kalau ada calon dari wanita itu bagus. Calon lelaki pun bagus juga. No problem. Saya harap bukan hanya daripada Pakatan Harapan yang berpandangan seperti ini, tapi daripada parti-parti yang lain juga perlu berpandangan yang sama, yaitu termasuklah daripada sayap wanita harus ditimbangkan untuk menjadi calon. Ini baru betul. Jangan ada diskriminasi. Jadi beliau berkata, kita berharap keputusan memuktamadkan calon dapat dibuat dalam masa terdekat. Namun buat masa sekarang ia masih dalam perbincangan. Belum ada keputusan lagi tambahnya. Tapi kata dia, soal parti mana yang akan bertanding itu telah ditentukan, ia calon PH, yaitu perpaduan daripada DAP, katanya pada hari ini. Jadi sudah pun ditentukan menurut kata dia ini, yaitu calon itu daripada Pakatan Harapan, calon daripada Pakatan Harapan perpaduan, maksudnya daripada kerajaan ialah daripada DAP, katanya hari ini. Jadi daripada DAP, bukan daripada PKR, mungkin bukan daripada Barisan Nasional, bukan, tapi daripada DAP, dan mungkin bukan juga daripada Amanah, tapi dari DAP. Pengurusi DAP Selangor itu berkata demikian kepada media selepas program ikhlas MYNIC Sinari Ramadan Raikan Syawal di Damansara, Selangor. Seramai 48 individu daripada 12 keluarga asnaf telah dibawa untuk membeli barangan persiapan Aidilfitri masing-masing. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menetapkan tarikh penamaan calon dan pengundian awal untuk PRK berkenaan masing-masing pada 27 April pada Sabtu dan 7 Mei pada Selasa. Kerusi Dun Kuala Kubu Baru telah menjadi kosong susulan daripada kematian penyandangnya, iaitu Lee Ki Hiong, 58 tahun pada 21 Mac yang lalu. Mendiang yang telah menjadi ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kuala Kubu Selangor, Kuala Kubu Baru di bawah Parlimen Hulu Selangor sejak tahun 2013 lagi, telah meninggal dunia selepas bergelut dengan melawan kanser sejak beberapa tahun yang lalu. PRK Kuala Kubu Baru adalah PRK ke-7 selepas pilihan raya umum PRU ke-15 pada 2022 yang lalu. Daftar pemilih pilihan raya bagi PRK Kuala Kubu Baru itu adalah sebanyak 40.226 orang, yang terdiri daripada 39.362 pengundi biasa,
625 anggota polis dan 238 anggota tentera. Wow, ini hampir 1.000 orang daripada anggota polis dan tentera. Ramai. Dan pasangan serta seorang pengundi tidak hadir luar negara. Pertama yang menarik perhatian saya ialah anggota polis dan anggota tentera yang hampir 1.000 orang. Ini boleh menentukan kemenangan. Ini boleh menentukan kemenangan ini. Sebab pilihan raya yang lalu ada menang sampai 100 undi je tau. Ini 1.000 banyak nih. Hampir 1.000. Okey, jadi ada beberapa artikel yang saya baca menyatakan bahawa pembangkang Perikatan Nasional yakin mahu boleh rampas Kuala Kubu Baru ini. Tapi betulkah dorang berkemampuan? Betulkah dorang ada kemampuan? Dan ini akan menjadi, mungkin boleh menjadi satu titik tanda kekuatan PH perpaduan ini, kerajaan perpaduan. Dan ini juga akan menjadi titik tanda sekuat mana lagikah Pakatan Harapan di Selangor, terutamanya DAP di Selangor. Sebab kalau saya tidak silap, penyandang dia dulu ini yang telah meninggal dunia ini daripada DAP. Jadi nanti kita akan tengok, kalaupun menang, berapa lagi tinggal dia punya majority. Kalau majority semakin meningkat, maksudnya makin diterima. Kalau makin kurang, tahulah apa dia punya maksud. Tapi kalau kalah, lagilah banyak maksud yang perlu untuk difahami. Apa-apapun, kita tengoklah nanti siapakah calonnya, dan kita tengok nanti apakah keputusannya. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.